Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So kalau di semalam review pagi semalam di 4 hours kita dah ada confirmation untuk melakukan pullback. So untuk hari ni macam juga semalam kita perlu tunggu untuk candle daily close untuk hari ni untuk another confirmation yang lebih besar untuk kita drop ke bawah, iaitu expectation at least ke 20k dan boleh target ke 19 ke 18k untuk pullback kita sebelum kita buat another high. So adakah itu boleh berlaku? Nanti kita akan tengokkan confirmation untuk hari ni. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So currently total market cap still lagi berada above 1 trillion, di 1.0 trillion. Kemudian volume berada di 52 billion dengan BTC berada di dominasi market BTC adalah 42.1, Ethereum pula adalah 19.2. So apa kita tengok summary untuk pergerakan untuk weekend ataupun hari Ahad semalam. Bitcoin kuartal total market drop semalam 0.54. So walaupun drop, tengok volume pun drop 15%. So dropping semalam tak kuartal tak drop banyak mana, tapi ada berlaku dropping. BTC juga sikit dropping 0.16 dalam market. Kemudian kita tengok untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 22.6 ataupun 22.7, iaitu untuk dalam tempoh 24 hours malam kita drop 0.6%. Ethereum drop 0.25%. Tak banyak berlaku perubahan, tapi ada sikit movement. Disebabkan apa? Disebabkan kejatuhan malam tak disupport oleh volume. So ini kejatuhan malam slow aja. Jadi tu akan tunjukkan siapa yang dalam Discord channel tu ada mentionkan malam kita ada banyak yang mentionkan ada sebelum tu malam pukul 1 malam tu ada 1 hour ready untuk drop, dah pun drop. Nanti tu akan tunjukkan chart apakah update untuk currently. So lain-lain coin semua buat pergerakan yang tak major pun, sebab apa pergerakan di Bitcoin jatuh malam. So mostly ada yang naik pun sikit, EVET 2%, Unified 2%. So let's go kita pergi ke chart kita untuk tengok apakah kita dapat confirmation untuk hari ni untuk kita drop ke 18 ke 19k. So inilah coin ikhlas di trending view. So inilah di chart daily. So chart daily malam juga akan kita nak tunggu pergerakan bearish engulfing. Bearish engulfing iaitu kita tengok satu candle hijau. So kita dapat satu candle hijau yang candle ni adalah paling high, di bawah high. Kemudian kita nak tengok candle hari 2 hari lepas, hari Sabtu. Kemudian inilah candle hari Ahad. Kita nak tengok candle hari Ahad ni adalah berada dalam red, dan red itu mestilah body dia close below at least mestilah close below body hijau ini. So ini jangkaan dalam price berapa ikutkan ni. Dalam jangkaan price kalau ikut dalam kawasan 22.6. So 22.6 body close below ni untuk kita jangkakan kita akan dapat kita punya confirmation untuk bearish engulfing untuk price ada momentum good untuk down ke bawah. So itulah untuk kita. So sebenarnya adakah kita dapat? So currently dalam masa 25 minit lagi untuk kita close. So ikutkan banyak semalam kita dah push price sampai 22.3, sudah drop below ni. Cuba kita dah pump balik untuk pagi tadi. So kenapa berlaku? Lalu kita pergi ke 4 hours. 4 hours malam nampak kita dah drop. Kemudian kat sini malam masa pukul 12 malam Zul ada share kan kita ada momentum drop dan dah berlaku drop. Cuma kita bounce balik. So kita tengok current RSI. Pertama kita tengok di 1 hour dulu. So currently RSI di 1 hour apa yang berlaku di chart. So kita berada di 22.6, at least kita perlu close below ni. So price betul-betul saja berada kawasan ni. So ini nampak position untuk Bitcoin drop lagi ke bawah ni. Sebab apa kita dah breakout yang ini dan breakout ni 1 hour dan berlaku kata sedikit kenaikan. Cumanya kita tengok RSI adakah momentum tu ada. So RSI berada below 50. Stock RSI kuartal berada di oversold. So itu jangkakan possible untuk price ni berada di kawasan ni dan stock RSI regain balik. Mula-mula kita jangkakan akan another drop. Tapi apapun currently kita tengok momentum untuk Bitcoin tu cuba regain balik, naik ke atas balik. Itu itulah untuk di 1 hour. Di 4 hours pula kita tengok sama juga RSI masih lagi above 50. Stock RSI dah oversold. So sebab tu tengok kita berlaku rejection tu currently. Menunjukkan 4 hours nampak nak naik lagi dan nak naik berbanding nak drop. So minit adakah kita akan feel hari ni? Kita akan tengok kan sebab apa bearish engulfing tu menunjukkan selepas candle tu kita boleh tengok at least maksimum 3 candle. So sekiranya candle ni kita tak dapat merah lagi, possible untuk next candle hari ni punya candle pukul 8 nanti. Hari Isnin punya candle, dan sekiranya hari Isnin tu kita dapat candle tu close juga below hijau ni pun consider dia lah bearish engulfing. So kita tengok macam mana confirmation tu. Belum lagi kita dapat untuk hari ni. So sama-sama kita tengokkan untuk pukul 8 nanti dan 23 minit lagi.
Kemudian untuk di chart kita tengok momentum sedikit bullish tu, bullish sedikit bagi fight di dalam market. Sebab apa? Tengok RSI, stock RSI dah oversold. So ini kita tengok momentum currently adalah good pressure untuk dia naik atas balik. So yang ini tu ada share kan semalam dalam Discord malam dia ada share kan satu channel yang baru, iaitu channel yang possible untuk price daripada point ini adalah possible price push ke 25. So ini tu akan tunjukkan. So inilah chart dia. So ini chart tu adalah tengokkan currently kita tengok adalah kita ambil daripada low ini, low daripada pump, kemudian kita ambil low ni, kemudian kita tengok price itu buat satu channel. So channel ni suggestion untuk yang ni, suggestion untuk channel ni adalah price Bitcoin sedang buat setup untuk another push price ke atas, expectation untuk hit kita punya target 25k untuk another resistance di kawasan ini. So high ini tu high ni, so boleh berlaku untuk di Bitcoin sekiranya sebab apa juga kali sentiment bullish amat strong dalam market. So inilah possible boleh berlaku. So untuk di 4 hours pun kita tengok ni clearly RSI masih lagi berada above 50 dan stock RSI bila ada di oversold. So currently arah market sebenarnya adalah lebih untuk naik atas berdasarkan 4 hours. Di daily pula kita tengok RSI di overbought, stock RSI overbought. So mini pressure tu adalah untuk down bawah. So menunjukkan kita perlu tunggu confirmation di daily untuk hari ni pukul 8 nanti, adakah kita akan dapat bearish engulfing. Sekiranya kita dapat body ini close below candle hijau ni, so mini confirmation yang massive confirmation untuk kita akan jangkakan dia akan follow yang channel yang ini. Channel ini iaitu di mana kita akan drop bawah, breakout ini, dan kita akan mulakan journey untuk pergi ke at least ke 18k ke 19k, dan ke 18k 19k adalah pullback yang cantik untuk kita buy, untuk kita jangkakan another massive massive pump selepas itu. So ini kita boleh draw low ini to low ini, dan kita boleh ambil high ini, dan kita nampak dia buat reaction dengan high ini. So kita ada high ini, kita ada low ini, kita ada low ini, dan kita ada high ini. Nampak dia cantik dia pergerakan channel tu. So meaning untuk short term pergerakan ni kita ingat kalau berlaku dapat bearish engulfing, kita dapatkan kita akan draw balik. Channel yang tu nak tengok tu ialah channel untuk buran ataupun uptrend. Channel untuk uptrend kita nampakkan pergerakan yang ni. Tu meaning kita tidak akan betul-betul tak major. Inilah di daily. So ingat nak tepat kita pergi 4 hours. Kita akan pergi 4 hours. So 4 hours tu kena zoom out sikit. Kita tengok yang ni. Ambil ni, kita ambil yang ini. Alright, kita repair ke atas. Alright, price sedikit kali ikutkan sini. Price sedikit kita ambil start ini. Okay, baru nanti. So ni kita lock. Kita boleh lock, so biarkan saja. Kita tengok ini tu nak tunjuknya. So kita tengok di daily. So ini kita nampak ada possible untuk price tu kalau dapat bearish engulfing untuk pagi ni, kita akan nampakkan price tu possible untuk drop balik ke kawasan ni. So sama dia bound atau tidak tu kita tengok kan, boleh berlaku bound balik. Untuk kalau bullish kuartal strong, kita akan naik. Sebab apa kawasan ni kita boleh bound. Inilah kawasan 20k. Ingat apa yang ada 20k? 20k kita ada satu message yang kita monitor sebelum ni adalah 20k. So boleh pullback di kawasan 20k ataupun drop another message untuk drop ke 18k. So ini antara 20k dan 18k adalah dia punya zone untuk pullback. Dan kalau sedikit agresif, kita akan push back ke dalam back ke dalam kawasan kita punya support, iaitu kita ada bought resistance, kita ada bought support. Normally price akan buat reaction antara resistance support sampailah dia break salah satu ini. So ini dengan keadaan kita market yang bullish ataupun juga akan kita dalam momentum uptrend, untuk pergerakan uptrend kita untuk long run punya kuartal buran. So ini kita jangkakan expected price adalah more untuk breakout ni. Cuma soalannya adakah dia breakout terus ataupun dia akan mendapat pullback. So dapat pullback itu great opportunity ataupun peluang kemasan untuk mana-mana siapa nak diisi untuk kali kedua untuk bulan ni, ataupun untuk kata all in target anda di kawasan ni, iaitu sama ada di yang cantik altcoin lah, di altcoin untuk all in kawasan ni. Sebab apa inilah lower height. Kemudian kita jangkakan expected price boleh push up, breakout kita punya resistance, dan price akan buat continue break lagi lebih ke atas. So itulah untuk pergerakan Bitcoin. So nampak hari ni sedikit macam tipis kita nak kuartal breakout ke atas. So 4 hours pun macam lagi 4 hours momentum kali adalah more untuk pressure naik atas. So adakah kita dapat break? So nampak seperti kita akan dapat another hijau. So kalau dapat hijau, so macam tadi ada possible. Jangan terkejut kalau price follow channel ni untuk another quarter pressure up untuk ke atas in hit sampai 25. So adakah kita akan drop masa tu? Kita tengokkan kita ada massive kat sini.
25 ya, dan selepas 25 tu kalau breakout ni kita akan ada possible untuk hit kita punya major resistance iaitu di kawasan 29k. Itu adalah untuk analisis untuk di Bitcoin. So sama kita tunggukan confirmation, tapi apa pun cakap kan pagi ni agak sedikit weak untuk kita dapat confirmation untuk bearish engulfing disebabkan kita ada kuartal momentum sedikit strong untuk bullish untuk di 1 hour dan 4 hours. So kita tengokkan macam mana candle ni. So kalau ikutkan ni kita berada bawah ni dah pressure dah polar candle ni ada possible akan bertukar hijau. So kalau candle ni bertukar hijau untuk hari ni, so ada possible kita akan tengok price itu akan cuba hit 25k untuk minggu ini. Itu dah untuk di Bitcoin. So tak kisah macam kan kita dah start DCA bulan ni. So dah DCA pun bulan ni pertengahan bulan. InsyaAllah next month kita akan DCA lagi. So cuma kita tunggu opportunity. Sekiranya ada opportunity pullback, itu adalah aku kata another second DCA untuk bulan ni. So kalau tak jatuh naik, biarkan saja turun naik. Kita akan start DCA secara monthly. Kemudian kalau ada pullback, itu adalah opportunity untuk kita DCA another one more time untuk bulan tu. So itulah untuk di BTC. So let's go, kita pergi ke ruangan komen je. Semalam ada yang tanya Zul pasal, nanti kita tengok Zul boleh tengok Uni kan? Okay, Uniswap. Kita akan tengokkan Uniswap apa yang berlaku di Uniswap. Uniswap USDT. So inilah di daily. So di daily di 4 hours sebelum ni Zul ada sharekan sedikit bullish signal. Yes, kita nampak sedikit ni chopping bawah. So possible kita boleh adjust sikit kawasan ni dan dia berlaku seperti kawasan ni. So meaning currently kita nak tengok price itu nak pergi mana. So kita point breakout ni kita akan tengokkan daripada ini. So yang ni possible kita nak kata lebih agresif, kita boleh ambil bawah ni. Boleh ambil yang ni. So ini point breakout, kita nampak untuk ni lah point breakout kawasan ni untuk menuju ke mana? Menuju kawasan Omoh tu punya key level iaitu $8, dan $8 kita ada apa? Maksudkan $8 kita ada point penting untuk di Uniswap. So apapun Uniswap dah pun boleh DCA, dan Uniswap ni dah pun breakout dia punya trend line daripada downtrend menuju sekarang untuk build up momentum uptrend pula. So good untuk DCA secara monthly, dah pun dapat confirmation untuk anda good DCA. Meaning sekiranya apa saja anda beli bulan ni, jangkaan untuk next month Uniswap akan dalam positif saja. So itulah untuk di Uniswap. So next coin kita akan tengokkan OP USDT. Binance boleh entry kat mana tu? So OP USDC nak entry kat mana? Macam pernah buat request ni OP USDT. OP USDT. So OP USDT di Binance. Yes, kita tengok OP USDT. So OP USDT dah pun breakout dia punya resistance baru ni, dan currently untuk OP USDT grade dah quarter above balik dia punya harga opening yang sebelum ni kita drop. Tu meaning untuk OP ada cerah untuk ke depan untuk more naik atas. So kali nak sampai mana, so kita akan beware dengan trend line ni. Trend line ni kita boleh draw lagi ke atas. Kemudian untuk yang ni OP ni kita punya target. So adakah mendapat, so siapa yang dapat buy di kawasan $1 ni, consider anda good buy. So boleh holding untuk sampailah next bulan iaitu tahun 2025. Kemudian currently kita tengok target saja. Untuk OP ni kita boleh target untuk buat channel. Kita boleh buat channel. Kalau nak masuk sekarang tak cantik banyak, at least tunggu pullback ni. Kita ada lower trend ni, kita boleh buat satu channel. Kita ambil yang ni dan kita akan draw panjang sampai dia hit yang merah yang ni. So ni kita tengok hari ni. So meaning untuk yang ni ada possible price boleh hit di kawasan mana-mana sampai kawasan $2-3. Kemudian tunggu massive buy. Kalau ikutkan OP ni, kalau anda dah yakin untuk long term, tak salah boleh DCA monthly. Tapi kalau nak dapat great opportunity ialah tunggu pullback, possible price hit kawasan ni, dan at least kita tengok dia pullback di kawasan middle trend line, ataupun sekiranya dia pullback balik ke kawasan below ini. So yang ini adalah kalau great buy. So yang ini atau ini adalah great pullback untuk di OP. Cumanya untuk long term kita kalau Zul invest di OP ni, Zul nak tengok price make sure tak drop below daripada $2.19. So sebab apa, inilah dia punya support, main support. Sebab apa, harga opening kat sini. So price tak boleh drop below $200 malah dollar ni. So kalau kita price buat macam ni, buat reaction kawasan ni, so meaning consider $2 adalah good entry untuk masuk, untuk push price more ke atas. Sekiranya kita break bawah $2 ni, so meaning kita nampak dia punya chart itu kembali tak healthy lah. Sebab apa, untuk buatkan all time high baru, OP at least perlu berada above $2 secara teknikalnya. Itulah untuk di OP. So next coin kita akan tengokkan salam Zul, tengok blok USDT. So kita tengok blok USDT, apa yang berlaku di blok USDT. So dah ada juga 2000 coin.
So block USDT, mana tu punya coin di mana? Mana pula di Metaverse. Okey, block. So block currently, block kali cakap block adalah masih dalam good untuk all in. Kenapa tu cakap masih good all in? So whatever price dalam channel ni, mana-mana coin, all coin yang masih dalam pergerakan downtrend channel adalah good untuk anda all in. So all in kat mana? So meaning untuk di block ni adalah good berada below channel. So give a time bila breakout ni kita akan nampak ada massive pump. So untuk yang ni currently kita nampak block kali cuba untuk fight above 0.03 sen. So sekiranya kita nampak price tu berada 0.03 sen, tu kita nampak possible price tu akan push up price more ke atas. So insyaAllah bulan depan tu target untuk buy aku kata beberapa coin. So tu ada share kan di dalam Discord channel apa yang kau nak buy. Yang ni tu dah share kan mana yang kuning mana biru. So yang kuning ni adalah kategori adalah good untuk all in. Yang mana-mana kuning ni tu dah share kan dalam Discord channel, iaitu yang apa saja tanda kuning itu adalah coin yang masih dalam channel. Yang biru ni coin yang dah break channel. Contohnya di blok ni coin yang masih dalam channel, so adalah meaning yang level kuning tu adalah good untuk all in target. So ni insyaAllah bulan depan Zul akan cuba block all in beberapa coin, mungkin 2-3 coin dulu untuk all in dapatkan target yang coin-coin tu tanda kuning. Dan insyaAllah kalau ada pullback yang cantik untuk next pullback untuk Bitcoin, dia akan buy balik untuk another DCA, untuk another coin. So tu ada list untuk buy coin. So meaning block siapa-siapa yang nak invest, consider good time untuk all in. Sekiranya kita dapat break below 3 sen, so ini ada dijangkakan kita takkan dapat dah harga below bawah 0.03. Sebab apa? Sebaik saja kita break 0.03, kita akan nampak price akan start build up bullish momentum, dan breakout channel ni dia akan more push ke atas. So good buy untuk all in di kawasan block USDT. So next coin kita akan tengokkan apa lagi. Block dah menyesal betul tak beli Filecoin masa ATL itu. ATL apa tu? All time high ke all time low? All time high ke all time low? All time low kot. So ni tengokkan Filecoin apa yang berlaku. So Filecoin, adakah dalam Filecoin mana? Filecoin mana tu Filecoin tu? Viari, Delika, Koti, Vita, Filecoin. Filecoin tu tak masuk dalam ni Tu tengokkan Filecoin balik. Filecoin dah breakout pun dia belum. So Filecoin okey. Filecoin dah pun breakout dia punya channel, tapi walaupun dia dah breakout dia punya channel, price masih lagi sideways di kawasan below $4, so $5. So harga mahal, so dia dah breakout je dah breakout. So ini momentum tu aggress. So masih lagi great buy untuk long term. Dan kalau anda nak all in pun yes, consider good. Tapi mencakapkan untuk kekal bullish, untuk at least untuk Filecoin buat balik all time high, dia perlu regain above $10. Barulah kita cakap dia punya teknik tu healthy untuk buat pergerakan mau ke atas. So meaning untuk short term dah breakout yang cantik. So kawasan masih lagi berada di kawasan ni, consider good untuk all in Filecoin. Cuma price dia agak mahal tu lah, sebab tu tak masuk dalam list. So dalam Filecoin ni kalau ada rezeki lebih tu saya masukkan. Tapi kalau anda yang dah ada invest Filecoin dan mungkin anda punya aku kata average tu ke atas, nak reducekan anda punya average, now adalah time good buy untuk di Filecoin. Sebab apa dah breakout ni, so mending consider adalah good untuk naik atas. Dan ini akan ada untuk on track dia punya target Filecoin perlu berada above $10. Barulah kita berada $10, barulah anda boleh kata tenang sikit, di mana itulah confirmation kita untuk expected untuk long run lebih price tu akan boleh start melakukan pergerakan uptrend yang lebih healthy. So itulah untuk di Filecoin. So next coin kita akan tengokkan okay, dah tak ada request. So sekiranya anda berminat untuk request, tap saja di ruang komen bawah, dan jangan lupa like dan subscribe juga. So apapun itu aja untuk review ni, tak ada dah kata nak panjang-panjang sangat. InsyaAllah kita akan tunggu pukul 8 nanti untuk candle di daily Bitcoin, adakah ada akan berlaku pergerakan. So sebelum untuk akhiri untuk hari ni, so nak tengok sikit apakah pergerakan di S&P 500. Untuk apa S&P 500 hari ni, hari Isnin, tak tahu buka lagi. Pasti dah buka untuk hari ni. Malam nanti akan buka. So S&P 500 kita akan tengokkan S&P 500 ke manakah arah pergerakan. Currently Bitcoin lebih kurang follow S&P 500. Alright, S&P 500 kali untuk di daily, nampak price itu cuba untuk melakukan dropping namanya, bukan ni. Bukan kita regain balik. So adakah dia akan possible untuk naik ke atas. So momentum tu ada, tapi tengok RSI dah di daily above 50, store RSI below. So ini ada momentum untuk dia naik balik. Dan ada juga aku kata ikutkan ni, kita ada possible juga boleh drop
drop itu kalau ikutkan macam ikut current market, adakah dia S&P akan drop. So jangkakan S&P 500 akan start melakukan sedikit kenaikan slow ataupun sedikit sideways kawasan ni disebabkan apa. Tengok inflation rate dah pun turun, kemudian data yang penting nanti hujung bulan ni 31 ataupun 1 dan 1 hari bulan kita akan dapat data untuk iaitu first Fed meeting, FOMC meeting untuk kenaikan interest rate untuk tahun 2023. So meaning kalau dijangkakan expect dalam 25 base point ke 50 base point ke bawah, so kalau kenaikan tu interest boleh berlaku macam di Malaysia sendiri bank negara punya tahun ni tak kuat kekalkan, tiada kenaikan lagi interest OPR ataupun di Malaysia ni kita ingat OPR kita. So itulah untuk di sedikit bullish punya untuk long term ataupun sedikit untuk recovery. So meaning market tak akan ada berlaku huge dropping macam ni dah. Sebab kalau berlaku huge dropping ni sepatutnya adalah untuk hanya kita price inilah expected untuk buat pergerakan yang ni. Kalau ini cantik lah, kalau 0, 1, 2 dah expected untuk boleh buat berlaku 3, 4, tapi dekat tak adalah agresif tu, possible kita akan nampak sideways dulu untuk dalam 2 tahun ni. Kuartal price hanya buat stabil, kemudian kestabilan untuk di S&P 500 tu menyebabkan di Bitcoin juga menunjukkan kita ada possible untuk di Bitcoin sideways antara 26k. Ingat dua ada target ni, kita hanya dalam box support kita untuk buran kita, iaitu kita jangkakan untuk Bitcoin dalam masa 2 tahun ni boleh sideways antara 26 ke 15k. So jangan terkejut kalau kita naik 26, 25 kemudian price drop balik kawasan 15, naik balik. So apa kita dalam sideways. So menunjukkan ini adalah opportunity untuk anda DCA. So jangan tengok berapa harga yang anda profit. Macam dalam group channel ni pun ada yang okey berapa lah dah boleh nak jual ke, apa dah tengok. Kita buy untuk currently tahun bagi kita baru tahun pertama DCA, kita buy untuk collect aset sebanyak boleh. Berapa harga masa tahun ni 23-24 kita tak tengok, kita akan tengok buy DCA, kita collect aset dulu, build up kita punya portfolio. Macam juga kan tu dah buat di quarter tu punya Excel, siapa yang Discord channel dia tahu. So inilah list coin yang tu nak buy, dia ada sharekan dalam Discord channel. Dan kemudian tengok berapa coin, berapa aset. Contoh kat sini GRT ataupun Theta, Telos ni yang tu tak buy lagi. So ada target untuk GRT dapatkan 10,000 coin. 10,000 coin dengan harga yang current adalah 8 sen. 8 sen perlukan 800 USDT. 800 USDT dalam consider dalam ringgit Malaysia consider 3.5k. 30 minit adalah all time high dia. Sekiranya kita dapat all time high at least $2.8 ringgit, $2.80 So price kita dapat 10,000 coin akan dapat 28,000. So invest 8,000 boleh dapat 28,000. So dijangkakan all time high untuk GRT adalah dalam lingkungan dalam $12. Sekiranya kita dapat $12 all time high tahun 2025 bahasa bulan tu, so mending 10,000 coin darab 12 kita akan $120,000 dalam ringgit Malaysia almost dalam RM500,000. So inilah plan dia. Sudah adakan beberapa coin, ini coin-coin yang sudah ada. So ini juga akan yang apa-apa saja yang coin yang warna kuning ada, yang label warna kuning ni currently good time untuk anda all in. Yang biru ni consider all in pun boleh, dan DCA monthly boleh. Sebab apa? Price dah pun melakukan breakout channel. So sekiranya hari ni ataupun minggu ni kita dapat pullback untuk Bitcoin ke 18k, 10k, so meaning mana-mana coin yang kuartal dalam kuartal label biru ini adalah good untuk anda all in. Sekiranya kita dapat pullback untuk di Bitcoin. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So apapun dalam masa 4 minit. So mungkin kita akan tunggu sikit dalam masa 4 minit, adakah kita akan dapat conversion. Tapi jugalah agak tipis untuk dapat ni. Apa yang kita dapat untuk confirmation untuk bearish engulfing kita untuk di 1 hour ni. So pun juga bearish engulfing dia punya karakteristik boleh dapat, kalau dapat yang first candle adalah strong. So second candle pun kita boleh, kalau hari ni kita dapat another candle red buka dan besok pagi kita close juga, tapi kita close below ni. So untuk bearish engulfing kita ada 3 kali peluang, iaitu candle pertama merah, candle kedua dan candle ketiga. Kalau breakout pun still lagi boleh laku, cuma juga kan yang breakout yang kali pertama adalah lebih strong, yang kedua sedikit weak, yang ketiga pun sedikit weak. Kalau dapat ketiga tu mungkin kita akan tak drop tinggi mana, mungkin drop sikit aja kemudian berlaku bounce balik. So itulah orang kata bearish engulfing punya karakter. So untuk di 1 hour kita tengok masih 3 minit. Untuk kita tengok, so mungkin tengok di 4 hours balik, say 4 hours berlaku huge. So ada possible ini adalah sebagai retest, iaitu possible kita dah breakout sikit ni, breakout retest sebelum mungkin candle pukul 8 ni dalam 3 minit kita akan ada red candle. Tapi berdasarkan RSI macam saya cakapkan tadi, RSI menunjukkan stock RSI dah oversold.
RSI masih lagi above 50 area 50 RSI. Kemudian meaning inilah tanda price untuk lama ada pressure untuk ni atas. Di 1 hour pula kita tengok stock RSI oversold, RSI berada di kuartal below 50. So di 1 hour sedikit menyebelahi di kawasan untuk di untuk drop. So meaning jangkakan 4 hours nak naik, 1 hour nak turun. So meaning untuk dia ni nak turun sebenarnya. Kalau boleh dia berlaku kenaikan sebab stock RSI kalau berlaku kenaikan ni 1 hour kita tengok macam mana. So meaning ada possible berlaku kenaikan. So jangan kata pening-pening nak buy kat mana. DCA saja whatever price yang ada nak buy, coin yang ada nak buy kali ni. Contoh coin Bitcoin kalau nak DCA boleh ada DCA sebab apa, masih ada pencuti untuk Bitcoin, masih ada substitution, masih ada Bitcoin boleh daripada point ini ikutkan ini. Inilah dia punya another chart tu. Siapa yang kena tengok tu review lama dia akan tahu chart ni. So ada level-level penting kat sini. So inilah level-level zone. So mana saja line kuning itu adalah line bullish, yang kata ni kita tengok pergerakan support resistance. So currently price dah claim kita punya satu line kuning ni. So next push line kuning adalah sepuluh kalau breakout atas ni kita akan push ke area dalam kawasan dalam kawasan box kuning ni pula. So box kuning apa? Kita ada huge resistance kita di kawasan 29k 30k. So sama ada you jangkakan kalau untuk kekal bullish ni kita boleh jangkakan price bernaik sampai kalau hit 25 kita boleh hit sampai 30, dan 30 ni kalau itu possible kat sini baru kita laku. Pullback tu akan berlaku semua currently, sama ada kita berlaku sekarang hit 25 dulu ada pullback ataupun hit 29-30 barulah pullback. So pullback tu akan berlaku. So kalau sekiranya price itu hit 30-29 untuk dapat ke kawasan ni. So meaning pullback tu dijangkakan kita jangka pullback balik at least ke kawasan 25k. So 30 pullback kawasan 30 good untuk pergerakan ni. Maknanya pergerakan ni amat bullish. So meaning kita jangkakan possible untuk tahun 23 kita akan dapat pergerakan higher low kita untuk confirmation yang macam ni. Contoh kita akan dapat pergerakan ni, price naik hit kawasan kita punya major resistance dan kita akan buat satu trend yang bullish, dan kita jangkakan price akan start drop payment, dan dropping ini adalah yang kita nak. Sebab apa? Kita dah ada confirmation bullish. Tu meaning itulah good untuk long time. Sebab apa? Sebaiknya kena breakout je ni kita akan ada huge quarter pump. So meaning jangan panik. DCA saja tahun 2 tahun ni meaning kita tengok akan bergerakan tak adalah price boleh naik saja. Kalau terus naik tak masalah. Kalau boleh sampai hit 30 pun lagi bagus. Sebab apa? Kalau hit 30 tu meaning kita dapat confirmation. Tu meaning pullback kita ada possible real di kawasan 25. Pergi ke 30, 25 start build up balik, dan insyaAllah kita akan dapatkan kita punya massive hit kita punya massive return, iaitu di kawasan ni. Swing high ini to swing low kita akan dapat box resistance kita. So ini yang kita nak. Yang kita nak adalah untuk sekiranya price boleh dapat pergerakan ni bang ke kawasan dalam 48-50, kemudian drop balik. Drop itu adalah pullback yang akan major pullback. Kemudian kita akan create satu bullish channel, bullish trend line, dan pullback ini adalah all in saja berapa price ni, iaitu kita akan target masa tu support swing low to swing high, dan kita akan dapat support di kawasan ni. So whatever price hit support ini adalah last peluang, last chance untuk DCA sebelum dia breakout je ni untuk bulan tahun 2025. So DCA, so meaning juga kan dalam masa tahun 23 24 ini adalah time untuk DCA. Jangan fikir pasal berapa harga dah untung, fikir berapa aset yang anda dah ada dalam wallet anda, dah dapat target ataupun belum. So itulah anda perlu buatkan untuk dalam masa tahun 23 dan 24 ni. Jangan fikirkan pasal quarter value, fikir pasal kumpul aset sebanyak boleh dulu. So let's go, kita pergi ke dah pun close pukul 8 tadi. Kena di Bitcoin, so nampak tak berjaya close untuk dapatkan kita confirmation. So kita tengokkan candle ni macam mana. Adakah candle sekiranya candle ni besok body dia close above balik kawasan ni, so ini kita jangkakan price akan attack, ada possible untuk attack 25k. Sekiranya untuk hari besok pukul daily besok pukul 8, sekiranya candle ni berjaya close drop below dan close below body hijau ni, still lagi kita panggil itulah bearish engulfing. So bearish engulfing tu possible kita akan dapat pullback kita ke kawasan around 20k ke 18k. So itulah untuk analisis. So tak ada siapa tahu ke mana ada pergerakan, tapi apapun currently market yang penting, point yang penting tahun 2023 adalah tahun DCA. Kemudian price memang dalam momentum bullish ataupun sentiment adalah bullish. So price boleh berlaku 25, 30 pun tak kuartal tak mengejutkan, price sedang melakukan. Ini menunjukkan untuk tahun ni possible kita akan dapat seperti tahun 2018,
yang di mana kita 2019 kita di mana kita tahun 2017 kita dapat all time high, 2018 kita dapat bottom, 2019 kita dapat quarter high low kita untuk create trend line. Kemudian tahun 2020 kita dropping, kemudian tahun 21 kita breakout dan boran. So ini nampak karakteristik ni boleh berlaku. So apa pun kita akan monitor day by day, week by week, month by month, sampailah kita dapat pergerakan tu. So pun great buy whatever Bitcoin dalam range antara 26k ke 15k adalah good range untuk analisa. Bukan saja untuk Bitcoin, ini juga bermakna untuk di altcoin. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda dalam review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.